الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidu an sayyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati Fadil Imam kita, lupa juga Fadil Fadilah, kemudian Tuan Syah, seluruhnya pegawai-pegawai masjid, seluruhnya pemimpin masyarakat, sidang jemaah muslimin muslimat mukminin Allah Taala. Alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat bersama sekali lagi pada sesi tazkirah petang ini, insya-Allah, untuk kita sambung kitab At-Tazkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang mati dan juga urusan-urusan akhirat. Dan kita masih lagi dalam perbincangan dalam bab la takhlidu ruh Abdul Mu'min atau kafir hatta yubashshiru hatta yubashshira wa annahu yas'alu biha. Bab yang menyatakan tidak keluar roh hamba yang mukmin ataupun kafir sehingga diberikan perkhabaran kepada mereka sama ada khabar duka cita ataupun khabar menggembirakan. Wa annahu, dan sesungguhnya roh itu akan dibawa naik ke atas ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikat, insyaallah. Baik. Dilihat di muka surat 46. Wa ruya anha aidan fi tafsirihi annaha qalat idza arada Allah bi 'abdin khairan fayyada bihi qabla mautihi bi 'amin malakan fashuddidahu wa uffikahu hatta yaqulu nas mata fulan khairun ma kana fa idza akhdara wa ra'a sawbahu tahwa'a nafsa. Dan diriwayatkan juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, di mana Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa apabila iza aradallahu bi'amil khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba itu kebajikan, fayyadha bihi qabla al-mauti, saya ditetapkan baginya hamba tadi sebelum kematiannya. Apa yang ditetapkan tentang bi'amil malakan, dalam masa setahun itu satu malaikat. Dalam masa setahun itu ditetapkan baginya satu malaikat. Fashuddidahu wa uffikahu, yang mana malaikat tadi ditugaskan untuk membimbing hamba tadi, dan juga untuk memberikan taufik bagi dia. Wa uffikahu, berikan taufik ataupun petunjuk kepada dia. Hatta yaqulun nas, sehinggalah berkatalah manusia mata fulan khairan ma kana. Kan? Jadi hamba tu telah pun, si fulan tu telah pun mati di atas kedudukan yang baik. Sehinggalah manusia semua berkata si fulan tu telah mati dalam kedudukan yang baik. Fa iza akhdara, dan apabila dia hamba tadi meninggal dunia dalam kematian tadi, wa ra'a sabahu, kemudian dia melihat akan pahala dia, kemudian dia merasa sangat rindu, sangat rindu terhadap pahala tersebut, sangat rindu terhadap pahala tadi, untuk dia mengambil pahala-pahala tersebut, untuk dia mengutip hasil-hasil pada amalan soleh yang dia buat. Ataupun
sama ada perkataan gunakan ialah tahwa'a nafsahu ataupun tahwa'at nafsahu. Maknanya dia sangat rindu terhadap dirinya masuk pahala tadilah untuk mendapatkan ganjaran dan pahala yang disediakan Allah Ta'ala. Kemudian fadzalika hina habba liqa Allah Ta'ala wa habba Allah ila liqa'ih. Bermula demikian itu ialah ketika apabila dia mencintai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah Ta'ala cinta untuk bertemu dengan dia. Dan suasana begitu tadi, masa itulah dia merasakan bahawa Allah Ta'ala rindu kepada dia, nak berjumpa dengan dia, dan dia juga rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa iza arada Allah bi 'amli syarr, sebaliknya pula apabila Allah Ta'ala berkehendak kepada mana-mana hamba itu kejahatan, keburukan bagi dia, fayyadalahu qabla mautih bi'amin syaitanan. Nescaya Allah Ta'ala meletakkan baginya sebelum kematiannya itu dalam masa setahun itu syaitan pula. Syaitan pula akan menampingi akan dirinya. Kalau tadi malaikat menampingi dirinya, berikan hidayah taufik, menunjukkan jalan kebaikan. Sebaliknya kalau ditakdirkan hamba itu keburukan, buruk kesudahannya, fayyadalahu qabla mautih, nescaya Allah Ta'ala meletakkan baginya pula syaitan pula, nauzubillah fa'adallahu wa fitnatahu, lalu syaitan tadi menyesatkan dia dalam kehidupan dia, kan, kemudian memfitnahkan akan diri dia sehingga dia tak dapat mencari jalan-jalan kebaikan. Yang dia nampak ialah jalan-jalan keburukan saja dan hatinya cenderung untuk melakukan perkara tersebut. Hatta yaquluna, sehingga berkatalah manusia, mata fulan syarra makana, telah matilah si fulan itu di atas seburuk-buruk keadaan. Semua manusia akan bercakap-cakap bila dia telah meninggal dunia dan dia mati dalam keadaan yang buruk. Seterusnya tuan, fa iza akhdara wa ra'a ma yanzilu bihi min al-azab tablughu nafsahu fadzalika hina yaqrabu liqa Allah wa qurullahu liqa'ih. Maka apabila dia meninggal dunia tadi dan dia melihat akan tempatnya yang dipenuhi dengan azab. Dia melihat akan tempatnya dalam neraka nanti dipenuhi dengan azab-azab siksaan yang akan kena pada dia nanti sediakan untuk dia. Fadzalika hina yuqru, pada ketika itulah dia merasakan dia benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila dia benci untuk bertemu dengan Allah Taala, dan Allah Taala pun benci untuk bertemu dengan dia. Allah Taala pun benci untuk bertemu dengan dia. Alhamdulillah. Harap kita tidaklah termasuk dalam golongan tadilah. Harap kita masuk dalam golongan yang mendapat kebajikan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa kharaja Tirmizi fi Abil Qadri, dan telah mengeluarkan oleh Tirmizi dalam bab qadar, menyatakan qadar yang diterima daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anha. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, inna Allah azza wa jalla iza arada bi 'abdi khairan ista'malahu. Maksudnya apabila Allah Ta'ala berkehendak kepada seseorang hamba itu kebajikan, nescaya dia akan dipergunakan. Termasuk dipergunakan, dikerjakan ataupun dipergunakan. Wakila, lalu dikatakan orang, kaifa yasta'milahu ya Rasulullah, bagaimana dia akan dipergunakan ataupun bagaimana dia akan dikerjakan? Qala, lalu berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuwaffiquhu li amali salih qabla al-mautih, maka maksud dipergunakan itu maknanya diberikan taufik bagi dia untuk dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh qabla al-mautih, sebelum daripada kematiannya. Allah Ta'ala berikan taufik, petunjuk dia, kan, bagikan pandu arah lah seperti kan. Sama sekarang ni kan pakai Google Map je, Wave kan. Pakai Wave. Mana jalan dia betul, mana yang jalan tak betul. Tapi ni jalan yang betul lah. Jalan betul tak adalah sesat. Tapi kalau syaitan buat jalan, nabilah hancur lah kita, tuan. Masuk neraka lah. Nauzubillah min zalik. Kemudian waqala Syekh Mu'allif, kemudian telah berkatalah oleh Syekh Mu'allif. Siapa Syekh Mu'allif ini? Syekh Mu'allif ialah Imam Qurtubi lah.
pengarang pada kitab ini, kitab asal dia. Wa minhu al-hadis al-akhar. Dan setengah daripada apa yang dibincangkan dalam ini ialah satu hadis yang lain pula. Iza aradallahu bi'abdi khairan aslahu. Apabila Allah Ta'ala berkenaki kepada hamba itu kebajikan, nescaya diberikan kepada dia madu. Masya Allah. Diberikan kepada dia madu. Madu apa? Orang perempuan dengan madu ni lain macam Ustaz. Madu. Baik. Qalu ya Rasulullah wa ma asluhu. Lalu mereka para sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia kata sebagai madu ataupun manisan itu? Qala berkata Rasulullah, yabtallahu lahu amalan salihan baina yadayhi mautihi mata yardiya anhu min haulihi. Maksudnya membuka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia amalan yang soleh baina yadayhi, di antara dua sisinya ketika dia nak meninggal dunia nanti, hatta yardiya minhu, sehinggalah redalah ia kepadanya daripada apa-apa yang terdapat di sekitar dia. Mana orang-orang semuanya di sekitarnya akan redha terhadap diri dia. Walaupun sebelum ni mungkin ada orang benci dengan dia. Kan? Sebelum ni mungkin ada orang benci, tak suka dengan dia lah. Kan? Kalau dapat muka dia memang dia nak talur muka tu kan. Marah itu ke orang tu kan. Ke si orang yang nak mati ni. Sebabkan marah dia, benci dia, kalau dapat dia nak pijak muka dia. Tapi disebabkan oleh kan Allah Ta'ala bagi dia petunjuk jalan-jalan kebaikan kepada hamba yang nak mati. Walaupun sebelum ni orang tak suka dengan dia, akhirnya orang suka dengan dia. Orang suka dia. Kan? Yaftallahu amalan salih. Membuka Allah Ta'ala baginya akan amalan salih baina yadi, di antara dua sisinya, mauti ketika dia mati, mata yarja anhu min hawli, sehinggalah redha orang sekitar dia. Bila orang redha sekitarnya, waktulah bagitulah dia akan ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ada orang kadang-kadang begitulah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya nak duduk pada kita mana kesudahan kita ni sama ada syurga atau neraka ialah akhir kematian. Itu je. Akhir kematian kita mana? Baik kematian itu ataupun tak baik mungkin kematian kita. Sebabnya kita kena lazimkan Allah makhtim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, Tuhanku, sudahkan aku kebaikan dengan sudahan yang baik, dan janganlah sudahku dengan sudahan yang jahat. Su khatimah, sudahan yang jahat. Baik, seterusnya tuan. Kemudian ada satu hadis riwayat daripada Ibnu Jurayj daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala li Aisyah, bahawa sesungguhnya dia berkata ia kepada Aisyah pada tafsiran ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta iza ja'akumul maut qala rabbirji'uni. Surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta iza ja'ahadakumul maut qala rabbirji'uni. Maksudnya sehingga apabila telah datang kepada salah seorang pada kamu itu kematian, qala, lalu berkata, Rabbi, ya Allah Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Surah Al-Mu'min ayat 99. Iza ayana al-mu'min malaikat, apabila malaikat melihat, apabila orang beriman melihat akan malaikat, qalu, lalu berkatalah mereka itu kepada malaikat, narji'uka ila dunya. Sehingga berkatalah malaikat tadi, sehingga berkatalah malaikat kepada orang beriman tadi, narji'uka ila dunya, aku nak kembalikan kamu ni ke dunia semula. Aku nak kembalikan kamu ni ke dunia semula. Fayaqulu, lalu dia berkata, ila darul humum wal ahzan. Ila darul humum wal ahzan, adakah kau nak kembalikan aku kepada negara duka cita dan ataupun kepada negara-negara yang penuh dengan fitnah? Duka cita ataupun kepunahan ataupun fitnah. Adakah kau nak kembalikan kembalikan aku, wahai malaikat, ke negara tersebut? Oh tidak. Kalau boleh janganlah kembalikan aku ke dunia semula. Ini kata orang berimanlah, jawapan mereka. Kalau seandainya para malaikat berkata, naji'uka ila dunya, kami nak kembalikan kau ke dunia balik, kau nak tak? Kau nak tak kembali dunia?
Lalu orang hamba tadi berkata, ila darul humum wal ahzan. Adakah nak kembalikan aku semula ke negara yang penuh duka cita, kesedihan, kegundahan, fitnah dan sebagainya? Fayaqulu, lalu ia berkata qadaman ilallah. Lalu dikatakan oleh malaikat kepadanya, qadaman ilallah, pergilah kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaknanya dia tak nak kembalilah. Mana dia tak akan kembali ke dunia lagi, sebab dia kena menempuh hari seterusnya, itulah berada menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan balasan-balasan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bagaimana pula kalau orang kafir pula? Amal kafirun, adapun orang yang kafir berdasarkan pada ayat tadi, kan, fayaqulu, lalu berkatalah para malaikat kepada orang kafir, najiuka ila dunya, kami nak kembalikan sebelum kau ke dunia. Bagaimana? Tadi tanya pada orang beriman, sekarang orang kafir pula, kami nak kembalikan kamu ke dunia. Fayaqul, lalu berkata ia, irji'uni la'alli a'malu salihah. Lalu orang kafir dia berkata, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, supaya aku dapat mengerjakan amalan-amalan yang soleh. So maknanya orang kafir sangat berharap semula supaya dapat kembali ke dunia. Berbeza dengan orang kafir tadi yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka kalau boleh tak nak kembali lah. Sebab apa? Sekarang ni hari menikmati nikmat-nikmat, balasan-balasan syurga, bukannya nak kembali dunia balik. Tapi orang kafir pula sebaliknya, kalau boleh nak bosan baliklah ke dunia. Sebab apa? Tujuannya nak mengerjakan amalan yang soleh. Sebab apa? Bekalan tak ada. Bekalan tak ada. Orang beriman ada bekalan. Faham kan tuan-tuan? Baik. Seterusnya tuan-tuan, wa qad kharajal Bazzar fi musnadihi min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh telah dikeluarkan daripada Al-Bazzar daripada musnadnya, daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, berkatalah Rasulullah, innal mu'mina iza ikhtadara atathu malaikah bi hariratin fiha miskun wa dama'ir raihan fatasullu ra'ahu kama tasuru sya'ra minal jin. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iza akhdara atatul malaikah, apabila dia hampir kepada kematian, lalu datanglah kepadanya malaikat bi hariratin fiha, dengan kain sutra yang terdapat dalam kain sutra itu miskun, kasturi, kemudian terdapat uraihan, wangi-wangian lah, segala wangi-wangian terdapat pada kain sutra tersebut. Fatasurru rahu kama tasuru sya'ra minal jin, kemudian lalu dicabutlah ruh dia, nyawanya orang yang beriman tadi, sebagaimana dicabutkan ataupun ditarik rambut yang terdapat dalam adunan tepung. Sebagaimana ditarik akan rambut daripada adunan tepung. Macam mana tuan-tuan kalau rambut ditarik pada adunan tepung? Sudah tu ditarik dengan perlahan-lahan lah, takut nanti tepung akan terbarai, tu tak? Lainlah kalau orang jadi kasar, memanglah macam tu. Kalau kasar ni tiba je tu, yang penting dapat rambut. Betul tak? Kalau apalagi kalau dalam rambut, dalam tepung tu pula ada duit pula. Ada pula duit 100 dalam tepung tu kan? Tak ada, dia minta perlahan tu. Dikumbah macam tu je, janji dapat duit. Tapi ini bukan duit dalam tepung itu, tetapi dalam tepung ialah sehelai rambut yang nak ditarik. Ini nak menyatakan kepada gambaran simbolik lah, menyatakan bahawa cara penarikan itu, roh itu dicari dengan secara lembut, secara baik oleh malaikat yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa ataupun nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kau dalam keadaan kamu redha lagi diredai. Maksudnya apa tuan-tuan? Mardiyan anka ila ruhillah ta'ala wa karamatihi,
hal keadaan kamu mendapat keredaan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana roh kamu dirahmat Allah taala, dan juga kamu mendapat kemuliaan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa iza kharaja ruhu wudiyat lahu zalikal miskin miswarahan wa tuyat 'alaiha al-hararah al-harirah wa zahaba biha ila ilin. Kemudian apabila telah keluarlah ruh tadi dia keluar, wudian ala zalikal mis, kemudian diletakkan ruh tadi di atas kain tadi lah, di atas kain yang terdapatnya kasturi tadi, minyak kasturi, kemudian ada wangian-wangian lain pun terdapat dalam tu. Wa tuyat alaiha, kemudian lalu dibungkus ataupun dilipat. Tuyat ni dilipatlah, akan kain sutera dilipat. Kemudian wazuhiba biha ilai, kemudian lalu dibawa ke syurga Ijin, dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bawah sanalah. Itu kalau seandainya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang kafir macam mana? Wa innal kafira idza ikhtadara atatul malaikah bimashin fihi jamratun. Sebaliknya pula kalau seandainya roh tu orang yang mati ni orang yang kafir, apabila dia hampir kepada kematian, lalu datanglah malaikat datang juga malaikat, yang mana malaikat tadi membawa satu kasa, yang mana terdapat pada kain yang kasa itu bara api. Terdapat kat kain kasa itu bara api. Kemudian apa yang berlaku tu kan, patan zi'uruahu, kemudian lalu dicabut akan roh dia. Cabut akan rohnya orang tidak beriman tadi, orang kafir tadi, akan intiza'an syadidan, akan cabut yang bersangatan. Intiza'an ni maknanya tarik macam itulah, gentap selain ni, gentaplah. Intiza'an syadidan maknanya tarik yang bersangatan, keraslah dia punya satu tarik itu. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya ayatuhan nafsul khabis ukhruji syaqitatun masbutan alaika ila hawanillahi ta'ala wa azabih. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang keji, keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, lagi kamu dimurkai dan kamu akan dibawa kepada kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kamu juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Fa iza khurijat ruhu wudiyat ila tilkal jamrah. Kemudian apabila dikeluarkan ruh tadi daripada batang tubuh orang yang kafir, kemudian lalu diletakkan dia di atas bara api, letakkan di atas kain tadi yang terdapat di bara api tadi, wa tatwi 'alaiha al-masuk, kemudian lalu dilipat kain tadi, kain kasa itu dilipat yang terdapat bara api tadi, wa yazhabu biha ila sijjin, lalu dibawalah ke neraka Sijjin. Nauzubillah min zalik. Lalu dibawalah ke neraka Sijjin. Masya-Allah, kan? Itulah tuan yang dapat yang berlakulah kepada ruh-ruh, kan? Sama ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana keadaan perbezaan itu? Kemudian kita lihat pula alasan bab sikit lagi. Ma jaa fi talaqi arwah fi sama'. Bab seluruhnya lah satu bab pada menyatakan sambutan ruh-ruh di langit dan permintaan daripada ahli bumi, wapi dan amalan-amalan. Bab pada menyatakan, kan, ruh-ruh di langit itu menyambut kedatangan ruh-ruh yang datang daripada bumi. Kemudian akan ada soal jawab, pertanyaan terhadap ruh-ruh tadi. Bila mereka berkumpul ada soal jawab. Kemudian diperlihatkan pula segala amalan-amalan orang-orang yang masih hidup. Baik. Diterimakan daripada Ibnu Mubarak, daripada Abi Ayyub Al-Ansari, qubidat nafsul mu'min tilqaha ahlul rahmah min ibadallah ta'ala. Lakauna bashir fid dunya wa yanqalibu alaihi wa yas'alunahu. Maksudnya apabila dikhabar ataupun ditarik ataupun dicabut akan nyawa orang yang beriman, kemudian lalu dipertemukan dengan ahli rahmah, mana dengan ruh-ruh lain dipertemukan oleh para malaikat tadi, kama yatalaqawna bashir di dunia, sebagaimana
manusia-manusia yang terdapat di bumi. Macam mana orang di bumi ini bertemu di antara sama lain, wa ta'arafu, dia juga kenal mengenal di antara sama lain ketika kita hidup dalam bumi ini. Begitu juga dengan para roh. Begitu dengan para roh, bila mereka roh yang mati ini dibawa naik ke langit, mereka akan bertemu dengan roh-roh yang lain yang telah pun wafat, meninggal dunia sebelum ini. Dan mereka akan saling kenal mengenal. Kau siapa, kau siapa, kau siapa, kau siapa. Saling kenal mengenal di sama lain. Kemudian wa yaqulu ba'duhu li ba'din. Kemudian wa yanqalibu alaihi wa yas'aluna, lalu mereka tu ngadap-ngadaplah. Ngadap-ngadap para roh tadi, lalu mereka pun nak bertanya di antara satu sama lain. Sebab apa? Ni roh yang baru naik ni, baru datang ni. Jadi mereka nak sibuk nak tanya, kau daripada mana? Kan? Itulah antara yang berlaku. Wa yaqulu ba'duhum li ba'din, lalulah berkatalah sebahagian daripada roh di atas sebahagian yang lain, unzuru ahakum hatta yastarih. Tunggulah, ataupun tunggu dulu, ataupun relax dulu, tenang dulu. Bagilah can kawan kita ni rehat dulu. Macam itulah. Itu juga kalau kita menyambut jauh, kawan kita pada jauh, takkan kawan kita daripada jauh itu kan, takkan dia terus bercakap je, tak ada kan, takkan nak borak dulu, nak relax dulu, bagilah minum air dulu kan, rehat dulu, tenang dulu, dah tenang kan, barulah kita borak-borak kan. Biasa tak? Biasa itu. Kalau kita menerimalah tetamu-tetamu daripada jauh datang rumah kita, kan kita kasih dia rehat dulu. Ni bilik tidur, ni bilik air, ni macam-macam kan. Gitu. Itulah antara yang berlaku kepada para roh bila menerima kedatangan roh yang baru. Kemudian fa innahu kana fi karbin syarif. Mereka berkata, sesungguhnya saudara kamu ini berada dalam duka cita yang bersangatan. Kenapa? Kerana dia baru meninggal dunia. Wayan kalibu alaihi wa yasulahu, tetapi di kalangan roh tadi macam ada di kalangan mereka tu yang tak sabar. Tak sabar. Sebab apa tak sabar? Nak dengar cerita. Bagaimana cerita-cerita sesaudara mereka yang masih hidup di dunia. Faya salulahu, lalu mereka pun bertanya, ma fa'ala fulanun, ma fa'alat fulanah, hal tuzawijat. Apakah dilakukan oleh si fulan? Apakah dilakukan oleh si fulanah? Adakah dia telah berkahwin? Jadi maknanya roh-roh tadi bertanya dengan roh yang datang itu, yang baru datang ini, berkenaan dengan cerita-cerita dunia. Kau kenal tak si Ali tu? Macam mana dia dah kahwin lagi ke kan? Kau kenal tak Aminah tu? Kau kenal tak aku punya bekas isteri aku dulu? Mungkin dah kahwin tak, boleh tak apa cerita-cerita. Masing-masing saling mendengar. Orang kata menanti-nanti roh yang mati tadi. Seterusnya tuan, fa iza sa'aluhu min rajulin qad mata qablah innahu halakun. Maka apabila mereka bertanya tentang laki-laki yang telah pun mati, lalu berkatalah roh yang baru datang tadi, dia kata innahu halakun, sesungguhnya dia telah pun mati. Kalau seandainya roh yang baru datang tu dia tahu berkenaan dengan cerita orang yang masih hidup tu dah mati, dia akan tahu dah mati dah. Si Ali tu yang kau bertanya tu dah mati dah, tak ada dah. Macam tu. Lalu berkatalah mereka itu, para malaikat yang lain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami bagi Allah, dan sesungguhnya bagi kami lah, kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Kemudian lalu berkatalah ruh yang baru datang tadi, zahaba bihi ila ummihi hawiyah. Tetapi roh itu telah dibawa kepada satu tempat yang berduka citakan. Si Ali yang dah mati kau tanya tu, kan roh dia ke mana? Dia telah dibawa kepada hawiyah. Hawiyah ni tempat penderitaan, neraka lah. Dia telah dibawa ke hawiyah. Fabasatilhum, lalu orang kata, dia ceritakan bahawa itulah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk ibu ataupun seburuk-buruk tempat, dan itulah dia seburuk-buruk tempat penjagaan, tarbiyah, tempat-tempat penjagaan atau pendidikan. Qala, berkata ia, satu'radu alaihim a'malihi fa in rahau hasanan farihu wastabshiru. Qala, berkata ia,
maka diperlihatkan atas mereka itu akan amalan-amalannya. Lalu diperlihatkan oleh para malaikat, memperlihatkan akan amalan si ahli yang dah mati tadi, yang dibawa ke neraka itu. Kalau dia ahli yang baik, maka dia baik. Kalau dia tak baik, maka diperlihatkan benda-benda tidak baik kepada si mati tadi. Kalau seandainya dia baik, batuk radu alaihi amali, maka ditunjukkan kepada dia amalan-amalan ini kepada ruh yang lain. Fa'il rahwasanan, maka selain mereka itu melihat akan kebaikan yang terdapat pada ruh yang mereka tanya itu, orang yang masih hidup tadi, yang dah mati tadi, jadi mereka akan bersukalah, gembiralah. Dan mereka gembira. Tetapi kalau seandainya keburukan yang mereka nampak, mereka akan bercerita. Kalau kebaikan, mereka kata Allahumma hazi ni'mataka ala abdika at-tammaha. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya inilah nikmat Engkau yang Kau berikan kepada hamba Engkau. Oleh itu naklah kamu sempurnakan akan nikmat tadi. Wa in rahau syarran, dan kalau seandainya mereka melihat akan keburukan pula, kejahatan pula, qalu, lalu mereka lah berkatalah pada roh itu, Allahumma raji' fi 'abdik. Ya Allah, lalu kembalikanlah hamba Engkau tadi ke dunia semula. Ya Allah, kembali semula. Kalau roh yang si Ali itu dimasukkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, dalam neraka dan sebagainya. Tapi kalau salah yang syurga, taklah. Jadi mereka sukalah, gembiralah tadi. Tapi kalau menduka ceritakan, lalu mereka berkata Allahumma raji' bi 'abdi. Ya Allah, teduh kembalikan oleh kamu akan hamba Engkau ke dunia semula, supaya dapat mereka mengerjakan amalan-amalan soleh. Dia dapat amalan soleh, insya-Allah. Faham kan? Itu sekadar, itulah saya dapat perbincangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perbincangan pada petang ini, insya-Allah akan dapat mantapkan segi, insya-Allah. Dan akan datang kita akan bincang lagi tajuk yang sama ini. Ada lagi yang kata cerita-cerita yang terdapat dalam, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.